alihi wa ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan. Alhamdulillah, saya mohon maaf beritahu masanya itu singkat. Alhamdulillah, terima kasih oleh semua yang bersama-sama pada malam ini. Baik, kita mulakan malam ini dalam ayat suruhan dan larangan kita dengan membaca ayat yang ke-238 dan 239 pada halaman ke-39. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Terjemahan. Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Bermula pada halaman ini, dia masuk pada perbincangan yang baru, dan sebenarnya nanti kita akan lihat ayat ini dia berhenti sekejap. Sebelum ni cerita tentang apa? Kita ada halaman 38. Talak dengan apa semua tu? Cerita tentang talak semua. Ada beberapa halaman yang bercerita tentang talak. Sampai halaman ni, Allah berhenti sekejap. Daripada bercerita tentang talak, nanti sikit ada lagi disebutkan pada ayat yang ke-241 ini, sambung lagi. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dia sedikit nanti sebutan kembali tentang talak. Baik. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-238 ini, kita nak ambil dulu apa pelajaran yang kita dapat bila kita baca ayat ini dan juga kita membaca terjemahannya. Sebentar, saya bukakan. Okey, baik. Ayat 238, silakan. Allah menyuruh kita menjaga solat, Ustaz. Sebentar.
Tak, saya ambilkan ayat dia lah. Takut orang ada. Okay. Kan jadi saya akan salin lagi. Sebentar. Lambat pula buka ni. Baik, kita ambil dulu. Yang pertama. Allah menyuruh kita menjaga solat. Baik. Yang kedua, silakan. Allah tekankan pasal solat asar. Fokus solat asar. Tak tahu kenapa. Dan Allah menyuruh menjaga Solat asar. solat asar. Dalam ayat itu solat asar disebut sebagai solat Wusta. wusta. Yang pertama tu semua solat. Yang kedua tu dia ulang. Buat sekali pun boleh Ustaz tu. Ya? Combine sekali pun boleh kan? Tak, dia ada penekanan kat solat asar tu. Dia Specifically mention solat asar. antara nanti kita akan lihat nanti insya-Allah. Baik. Lain silakan. Ada lagi? Saya dah letakkan terjemahannya di sini. Okey, boleh nampak tu dah. Ustaz, Solat dirikan kerana solat. Allah bukan kerana benda-benda lain. Ya, betul Ustaz. Solat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Baik, insya-Allah. Lagi tadi siapa? Solatlah dengan khusyuk. Tu, Solat Ustaz, dengan kerjakan khusyuk, solat dengan penuh sempurna. khusyuk. Dengan khusyuk. Okey. Tetap sempurna dan tepat pada waktunya. Ya, jadi saya sebutkan solat dengan tepat, dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktunya. Yang ini diambil daripada bahagian mana dalam ayat? Rasa Ustaz. Ha? Dalam kolom tu, dalam bracket tu. Dalam bracket ada. Okey. Baik. Jazakallahu khairah. Okey. Suruh berdiri sembahyang. Kenapa dia suruh berdiri? Terusnya berdiri. Berdirilah kamu. Berdiri untuk Solat. solat. Baik. Masya-Allah. Lagi ada? Tekankan kamu jagalah ke atas perlaksanaan solat tu. Jaga Perlaksanaan dia. pelaksanaan solat. Baik. Lagi? Ada? Jangan putus hubungan dengan Allah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Yang ini diambil dalam ayat itu pada bahagian mana? Ada. Kalau khusyuk tak putus lah hubungan. Pelihara Bagaimana? kamu baca macam mana cakap pelihara kamu jangan macam mana cakap? Cakap je. Dia dalam pelaksanaan solat tu janganlah putus hubungan mengayau kat lain. Ya. Ada yang khusyuk tu lah. Okey, kira pada pelihara tu. Pelihara tu Ustaz. Baik. Ada lagi? Silakan. Tak ada lagi dah kot. Waktu asar paling banyak gangguan. Waktu asar. Paling banyak gangguan yang ini diambil
pelajarannya di bahagian mana dalam ayat? Itu Itu daripada apa? Pengalaman ke? itu daripada pemikiran. Itu dia. Takkah kau berfikir kenapa Allah tanya, Allah sebut waktu asar tu, dia dah tekan semua solat kan, dia berjagalah semua solat. Lepas tu dia repeat pula just khusus untuk solat asar. So mesti ada sesuatu tentang solat asar, sama ada waktunya pendek atau orang lain-lain pada waktu tu. InsyaAllah. So dia tak ada dalam terjemahan, dia ada dalam lain lah. Pemikiran. Pemikiran. Okey, dalam pemikiran. Allah Baik. sebut khasnya sembahyang wusta. Khasnya Allah pada bahagian khas. khasnya solat wusta. Okey. Di situ dia ambil pelajaran waktu asar paling banyak gangguan. Baik. Baik. Sebab banyak gangguan jadi prop ke? Prop ada ke apa? Prop ada gini. Oh ada. Ya, Prof ada. Tapi sekarang ni kan Prof, gangguannya banyak pada waktu bila gangguan cucu ganggu selalu Bila waktu cucu pagi. datang. Petang bila pun ada cucu juga datang. cucu cakap main petang asar. Ya, ada balik pada tadika, sibuk. Baik, lagi yang ke-9 silakan. Lagi dah Ustaz. Ada lagi? Tak ada. Habis dah. Dia suruh jaga. Tu yang sebut solat pada waktunya tu keluar kat situ. Siapa sebut Baik. tadi solat Ada jaga juga solat. Asyik hari. Masya-Allah. Taat tu nak buat apa tu taat tu? Mana taat? Oh, hujung sekali tu taat. Ya, macam mana? Ada pelajaran lain ke? Ada lagi ke? Point? Mana ada taat? Tak ada tu. Oh, dia tu dengan taat dan Kak Noh. khusyuk. Tak, tadi saya tak nampak. Ustaz punya makna ada taat dan khusyuk ya. Dan beri dia kerana Allah sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Bila dah sembahyang tu kita taat lah. Kita taat ya tapi tak khusyuk. Maknanya kita taat, kita diri. Oh, jaga pelaksanaan solat lah tu Ustaz Sekali lah tu. Boleh? Baik. Ikut Betul? perintah. So. Ikut perintah. Baik. 8 poin yang kita ambil daripada ayat yang ke-238. Ayat pendek je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perkataan dengan 8, minimum 8 poin yang kita dapat. Baik. Dan 8 poin ini kita ambil daripada terjemahan. Betul? Kita ambil daripada terjemahan. Dan inilah antara perkara asas yang kita sebutkan bagaimana seseorang itu boleh mentadabbur Al-Quran. Dengan hanya menggunakan terjemahan. Saya pernah sebutkan sebelum ini, tapi saya ulang sekali lagi kerana nak memberi galakan setiap daripada kita untuk mentadabbur dan menyebarkan kefahaman untuk mentadabbur Al-Quran. Kerana ada orang yang mungkin dia bimbang nak tadabbur Al-Quran sebab dia bukan Islamic studies punya background. Dia tak tahu bahasa Arab. Kan? Dia tak tahu mengaji. So dia rasa saya tak boleh tadabbur ni, takut salah. So dia pun menundakanlah waktu untuk dia mentadabbur Al-Quran hingga nanti wallahu alam, kan, tak tahu bila lah kan. Ada yang sempat dan ada yang tidak sempat. Sedangkan mentadabbur Al-Quran kita boleh melakukannya bermula dengan apa je yang kita ada. Dan ini kita bermula dengan terjemahan je. Kita tak tengok pun teks Arab dia, kan? Kita hanya tengok pada terjemahan, tapi kita dah dapat 8 pelajaran. Yang pertama, Allah suruh kita jaga solat. So lepas kita baca ayat 238, kita ingat dah, oh Allah suruh aku jaga solat. So aku kena jaga solat. Kemudian Allah suruh jaga solat asar. Kemudian aku kena solat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kan? Aku kena solat dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Aku kena berdiri untuk solat. Aku kena jaga pelaksanaan solat. Aku tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Aku kena beri perhatian waktu asar sebab waktu asar paling banyak gangguan. Satu ayat ini, kalau kita laksanakan 8 poin ini,
Kan berlaku tak perubahan dalam kehidupan kita? Bila bunyi azan je terus bangun solat. Kan? Bila nak solat, kita dah buat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana orang, bukan kerana sesuatu. Bila kita rasa macam ada tengah down dalam kehidupan ni, tengah sedih ke, kecewa ke, rasa berat nak solat, lalu kita teringat poin nombor 7, jangan putus hubungan dengan Allah. So kita pun bangunlah berdiri untuk solat. Kan? So 8 poin ini sahaja kalau kita mengamalkannya, masya-Allah, betapa ia akan beri pelajaran, dia akan beri perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Dan pelajaran poin ini kita hanya ambil daripada terjemahan je. Bukanlah, kan, saya tak sebut apa benda pun poin, kan, semuanya kita sama-sama bagi dan kita ambil daripada terjemahan saja. Itu dalam terjemahan mahal. Terjemahan adalah mahal. Kalau kita lihat pada terjemahan dan kita potong-potongkan dia, maka kita akan dapat banyak sangat pelajaran yang selepas itu kita boleh amalkan. Dan kalau kita kembangkan pada setiap satunya, maka dia akan bawa lagi kepada banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Dah ramai profesional ni, Ustaz. Ya? Dah ramai profesional ni. Ya, semua dah boleh ngajar dah ni. Semua dah boleh jadi guru tadabbur dah. 8 ni Kan? keluar. 8. Dan tentang ini, maksudnya cara yang sebegini, saya yakin kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita. Dah boleh ajar dah, sebab hanya ambil pada terjemahan. Bukan susah. Dia hanya perlu kepada Quran terjemahan sahaja. Kemudian dia baca, dia faham mana ayat yang dah habis. Contoh, kalau kita potong, peliharalah kamu, kita tolak yang dalam kurungan ni dulu. Peliharalah kamu segala solat fardu. Kan? Dia dah jadi satu pelajaran dah. Khasnya sembahyang wusta ataupun solat asar. Dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Ini je kita ajar kat anak kita. 1, 2, 3, 4. Ini je yang kita ajar pada anak kita. Tapi dah ada tak pelajaran yang boleh diambil? Besar dah. Dia tahu Allah suruh jaga solat fardu, Allah suruh jaga solat asar, kan? Sebab solat asar selalunya nak pergi main bola, lepas tu nak pergi playground, kawan-kawan panggil, picit loceng, ajak main basikal, kan? So tapi Allah kata kena jaga solat, khasnya solat asar. Lepas tu kena berdiri solat. Solat tak bolehlah main saja-saja duduk, kan, saja-saja nak baring ke, kena berdiri solat. Dan solat tu kerana Allah. Tak boleh sebab mak saya suruh, sebab ayah saya suruh. Saya kena lakukan dia sebab saya taat kepada Allah dan dalam keadaan yang khusyuk. Minimum kita guna daripada terjemahan. Jika begini konsep yang kita bawakan, maka siapa pun boleh mentadabbur Al-Quran. Anak-anak boleh, orang yang tak ada background Islamic Studies boleh, orang yang tak tahu bahasa Arab satu perkataan pun dia boleh, asalkan dia boleh baca terjemahan. Dia tak boleh baca Quran pun, dia still boleh tadabbur, asalkan dia boleh baca terjemahan. Dan kalau kita bayangkan, jika setiap rumah melakukan yang demikian, boleh tak setiap rumah buat macam ni? Mestilah boleh, sebab mak ayah mesti boleh baca punya. Kan, minimum terjemahan bolehlah baca. So boleh buat dengan anak-anak. Boleh tak setiap syarikat, setiap pejabat buat macam ni? Mestilah boleh, sebab yang bekerja semuanya orang yang boleh membaca. Boleh tak pada setiap NGO, setiap kementerian buat macam ni? Mestilah boleh. So bayangkan kalau setiap daripada tempat-tempat itu semuanya buat begini, ada tak perubahan yang akan berlaku dalam masyarakat, dalam negara? Pasti akan ada berlaku perubahan. Dan kita nak ambil beberapa poin ni, makan masa yang lama tak? Tak lama. Kan? Kalau kata setiap kali nak meeting, sebelum meeting spend dulu 5 minit. Tak lama pun, 5 minit, tak ambil 5 minit. Dapat dah ambil 5 minit. Sebelum nak mula meeting, ambil dulu satu ayat, potongkan terjemahan dia,
Ambil je sebagai point. Di sini ada 4 point. Dah settle. Kan? Setiap kali sebelum meeting ataupun seminggu sekali ada briefing ke kan, seminggu sekali boleh lakukan. Dalam keluarga buat seminggu sekali, hari Khamis malam Jumaat ke, Jumaat ataupun hari cuti, Sabtu ataupun Ahad kan, pagi bila kita ada majlis dengan keluarga nak makan-makan, ambil dulu satu ayat yang begini, simple sahaja. Dan jika kita melakukan perubahan ini, maka kan, keluarga, pejabat, masyarakat, komuniti, negara semuanya akan berubah. Latihan ni sebut, tapi tak yakin Ustaz sebab ilmu tak cukup, nanti salah tafsir. Nak jadi ustaz kena belajar 4 tahun. Tak. Kita bukan mentafsir. Kan? Kita tidak mentafsir pun ayat-ayat ni. Kita cuma ambil daripada terjemahan sahaja, simple, straightforward. Sebenarnya, ia perkara yang sama yang kita lakukan dengan hadis. Sama. Hadis, ada tak orang macam takut-takut sangat dengan hadis? Tak ada. Kalau hadis tu Nabi sebut, kan, dalam hadis yang disebutkan makanlah dengan tangan kanan. Kan? Nabi kata samillahu ta'ala. Ya ulam samillah ta'ala, wahai anak, bila kamu nak makan bacalah bismillah. Perlu tak, ada tak orang kata, saya tak boleh amalkan lagi hadis ni sebab saya nak kena baca dulu syarah, saya nak kena masuk dulu kelas, nak tengok ustaz cakap apa hadis ni. Perlu ke? Nabi sebut samillahu ta'ala, kalau nak makan baca bismillah. Perlu tak buka kitab syarah hadis? Tak perlu. Tak perlu. Adakah perlu tak jumpa ustaz nak belajar? Tak perlu. Adakah kita menidakkan, tak payah belajar dengan ustaz pun tak apa, saya boleh faham? Tak. Tapi hadis tu boleh tak difahami? Dia boleh difahami straightforward. So kita makan baca bismillah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, makanlah baca bismillah. Straightforward. Tak perlu pun, apa maksudnya baca bismillah tu? Adakah maksud baca bismillah tu ialah alhamdulillah? Ataupun innalillah? Tak, baca bismillah kita faham. Kemudian Nabi kata, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Perlu tak tanya ustaz, apa maksud Nabi makan dengan tangan kanan tu? Perlu tak tanya? Tak perlu tanya. Bila dah dengar hadis tu, kita boleh terus amalkan. Ada tak kita sebut nak pergi buka kitab syarah hadis? Tak ada. Sebab kita tahu perkataannya straightforward. Begitu juga dengan Quran. Cuba dengan Quran ini, kan, kadang-kadang orang rasa takut sebab kena buka tafsir dulu. Sama je dengan hadis. Hadis kita straightforward je. Kita ambil pelajarannya. Dan ayat Quran pun sama. Allah kata, jagalah solat fardu. Kita keliru tak? Solat apa ni? Solat apa ni? Ada tak orang keliru? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada orang keliru, bermakna message tu clear. Message itu clear. Allah kata, jagalah solat fardu. Ada tak orang terfikir, nak kena bangun tahajud? Ada tak? Tak ada. Ada tak Allah kata, jagalah solat fardu. Kita pun terfikir, alamak, susahnya nak kena solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Ada tak? Tak ada siapa pun terfikir. Sebab apa? Sebab dia adalah mesej yang jelas. Tapi bila bercerita tentang talak sebelum ini, kan, kita pergi tak pada detail, saya tak pergi pun kepada detail. Kerana ia adalah berkaitan dengan hukum hakam. So, bila berkaitan dengan hukum hakam, memang ia perlu kepada penjelasan pada sesetengah perkara yang tak jelas. Contoh yang dimaksudkan dengan 3 kali suci, contohnya. Kan, 3 kali suci. So, macam mana? 3 kali haid ke ataupun 3 kali? So, ada persoalan. So, kita tak sentuh bahagian itu sebab dia berkaitan dengan hukum hakam yang memang kita kena buka kepada tafsir. Adapun ayat-ayat yang lain, kan, dalam Al-Quran ada 6,200 lebih ayat, 6236 plus minus. Dalam 6,200 itu 500 adalah ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan fiqh. 500 ayat lebih kurang. So kalau tolak dengan 6,200, kita ada lagi 5,700 ayat yang Allah bercerita tentang kisah para nabi dulu, Allah cerita tentang hari kiamat, Allah cerita tentang neraka, yang tak ada berkaitan dengan hukum hakam seperti wajib, haram, halal,
sunat dan sebagainya. So perkara itu boleh difahami terus tanpa kita merujuk kepada tafsir. Bukanlah saya nak kata kita tak perlu kepada kitab tafsir. Bukan. Kita perlu kepada kitab tafsir. Cuma ada beza antara tafsir dan juga tadabbur. Contoh kalau kita cakap ke anak kita, contohnya kan, abang kena jaga semua solat fardu. Ada tak anak kita akan tanya, ibu rujuk kitab tafsir mana? Ada tak? Tak ada. Sebab dia memang perkara yang basic, yang asas. Kalau kita sebut pun, ibu tengok ayat ni, Allah kata, hafizu ala salawat, terjemahan disebut, peliharalah kamu segala solat fardu. So, anak yang baca pun, straightforward, dia pun boleh faham. Maka sebab itu kita tak, ia boleh dilakukan oleh setiap orang. Dan nanti, contoh Datuk yang sebutkan, nanti salah tafsir. Macam mana nak elakkan kita daripada salah tafsir? Ambil sebiji macam yang ada dalam terjemahan. Senang. Poin kita yang pertama, peliharalah kamu segala solat fardu. Ambil straight macam tu. Kita pun sampaikan, kita kena pelihara segala solat fardu. Adakah kita akan tersalah tafsir? Tak ada. Sebab apa? Kita cuma ambil daripada terjemahan, kita bagi tahu. Itu je. Kita kena jaga semua solat fardu, khususnya solat asar. Ada tak kita akan tersalah tafsir? Tak ada. Sebab apa? Kita hanya ambil pada terjemahan, bagi share dekat orang secara direct. So tak ada perkara yang nanti akan berlaku seperti kita salah tafsir. Lainlah kalau kita kata Allah suruh pelihara solat wusta. Solat wusta ini, kita pun mulalah syarah. Solat wusta ini dia adalah solat duha. Kan? Ataupun solat wusta ini dia adalah solat ini. Itu lainlah, kita dah pandai-pandai pula cakap solat wusta tu apa benda pula. Kan? Tapi kalau kita ambil dari terjemahan pun dia letakkan solat wusta itu adalah solat asar. Tapi kalau katakan dalam terjemahan ni tak ada sembahyang asar, dia tulis khasnya sembahyang wusta. Waktu tu kita kena buat apa? Kita kena berhenti sampai Allah kata peliharalah segala solat fardu dan solat wusta. Kita kena bawakan macam tu terus. Kita tak kata solat wusta, kita tak elaborate apakah ada solat wusta sebab dalam terjemahan tak ada. Dan kalau kita nak elaborate, kita kena pilih rujuk pada tafsir ketika itu sebab terjemahan tak bagi tahu apa. Tapi bila terjemahan dah bagi tahu, mudah kita ambil je dan share. Dan kalau potongan-potongan ni, poin 1, 2, 3, 4, kita tuliskan dia dalam WhatsApp dan kita share. Kita letakkan ini tadabbur pada ayat ini. Tak ada orang yang akan petikai. Kau ni pandai je tak tengok tafsir. Sebab dia adalah straightforward, ambil daripada terjemahan. Dan nak keluarkan terjemahan ini, dia bukannya main suka-suka je terjemah. Terjemahan ini keluar sebab dia rujuk kepada tafsir. Sebab itu terjemahan Quran yang kita ada ni, saya sebutkan dia sangat mahal. Kita tak payah rujuk dah pada tafsir sebab terjemahan ini hasil bacaan dan juga kajian daripada banyak tafsir. Lalu keluarlah terjemahan ini. So boleh kita share dengan kawan, boleh dengan ahli keluarga, sebab nanti Allah akan tanya kan, tadabbur tak Quran satu keluarga. So kalau kita nak kata saya tak tahu bahasa Arab, saya bukan Islamic background, Islamic studies, maka terjemahan dah ada dan dia mudah untuk kita semua lakukan. Baik. Allah sebutkan pada ayat 238, hafizu ala salawat. Perkataan hafizu, terjemahannya peliharalah. Adalah kat belakang. So bila adalah kat belakang dia adalah apa? Fi'il amar. Ayat yang fi'il amar, dia ayat yang berbentuk Suruhan. Maka ayat ini adalah ayat yang dimulai dengan suruhan. Baik. Hafizu ala salawat. Allah, kalau kita lihat secara umum ayat ni, Allah bercerita tentang solat. Okay. Antara pelajaran yang kita ambil, yang tadi saya sebutkan ialah, ayat sebelum ini, Allah bercerita tentang talak, dan kemudian tiba pada ayat ini dah di penghujung cerita tentang talak ni sebenarnya. Kira memang dah penghujung sangat dah. Cuma ada satu je lagi nanti, ayat talak, lepas tu habis dah. Allah ada cerita tentang talak panjang lebar. Kemudian di penghujung cerita tentang talak ini Allah sebut tentang solat.
Antara poin besarnya ialah Allah nak sebutkan masalah yang berlaku dalam keluarga, penceraian yang berlaku. Antara sebabnya ialah apa? Orang tak solat. Tidak menjaga Khusyuk solat. solat, tak menjaga solat. Tidak menjaga solat. Itu asasnya. Perceraian dan masalah dalam keluarga yang berlaku, antara punca yang besarnya ialah kerana tidak menjaga solat. Itu saya pernah dengar lah. Tapi saya tak check. Saya pernah dengar. Tak, betul. Saya pernah dengar direct. Bukan orang cerita. Saya pernah dengar direct. Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun kan juga, dia kan konselor juga kan. Buat konseling untuk jabatan agama kan. Untuk keluarga, konseling keluarga. Dia kata, ramai pasangan datang jumpa dengan dia yang nak bercerai dah. Cerita masalah macam-macam. Masalah suami saya macam ni, isteri saya macam ni. Masalah dalam keluarga. Dia tanya satu soalan. Dia tanya, solat macam mana? Solat tak? Ramai yang kata solat tu, ada yang tak solat, ada yang solatnya lompong-lompong, ada yang solatnya tak berapa jaga. So Ustaz Mak Harun kata, solat dulu. So jaga solat, cukupkan 5 waktu solat, solatlah on time. Buat yang tu dulu. Lepas daripada itu rata-ratanya jadi apa? Jadi okey hubungan itu. Kerana memang dalam Al-Quran pun Allah bercerita tentang talak 2-3 muka surat, ujung tu Allah cerita tentang hafizu ala salat. Peliharalah semua solat fardu. Directly Allah nak bagi tahu penceraian, masalah dalam keluarga ia berlaku puncanya kerana apa? Ahli keluarga tersebut tidak menjaga solat. Ahli keluarga tak ada kesefahaman, pasangan tak ada kesefahaman. Sebab apa? Tak solat. Dan kalaulah dalam keluarga kita membayangkan serta ahli keluarganya menjaga solat, apatah lagi solat berjemaah, ada mihrabnya, kan? Maka pasti keluarga itu akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. So, antara poin besarnya ialah apa? Penceraian dan masalah keluarga, ia diselesaikan dengan apa? Ahli keluarga itu menjaga solat. Ini nasihat untuk kita dan nasihat yang kita nak berikan kepada anak-anak kita yang dah berkeluarga. Nasihat yang paling mahal untuk anak kita yang nak mendirikan rumah tangga, peliharalah solat. Kerana ia adalah kunci utama kebahagiaan. Nak mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, kan? Peliharalah solat. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi kat rumah, mesra tak dengan para isteri dia? Mesra. Tolong tak isteri dia? Tolong. Nabi tak goyang kaki kat rumah. Bukan masuk bagi salam je, buatkan saya air, kan, saya nak ni, dia pun buka surat khabar kan, sila panggung duduk kat kursi tu ataupun buka TV. Tak, Nabi akan tolong kerja-kerja rumah. Nabi tolong nyapu rumah, kemas rumah, masak, Nabi jahit baju dia sendiri, kerja rumah semua Nabi buat. Nabi lepas tu duduk bersembang-sembang dengan isteri dia. Nabi suka spend time dengan isteri dia, duduk bersembang, bergurau, berkongsi cerita, mendengar cerita isteri dia. Itu Nabi SAW. Dan Aisyah kata, bila kedengarannya bunyi azan, apa berlaku? Dia macam dah tak kenal Aisyah dah di jalan ni. Aisyah kata, Nabi macam tak kenal aku. Nabi buat tak tahu je, bunyi je azan, Nabi tu tinggalkan aku macam kan, macam tak kenal aku ni. Kenapa? Menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Pelihara solat. Maka akhirnya apa berlaku? Allah memelihara rumah tangga. Kenapa? Kerana yang memegang hati ahli keluarga adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan bercerita tentang infak. Allah sebutkan Allah menyebut tentang nak menyatukan hati-hati manusia. Saya tak ingat sekejap, saya cari ayatnya pada surah Al-Anfal ayat ke-63.
Surah yang ke-8 ayat ke-63. Pada halaman 185. Baik, dibaca boleh aja ya. Allah Boleh, berfirman, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim Wa allafa baina qulubihim. law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. Terjemahan. Dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Kalau Allah ingatkan, wa allafa baina qulubihim, Allah dialah yang menyatu padukan di antara hati manusia. Kalau engkau berinfak, kau keluarkan belanja, semua yang berada di atas muka bumi ni, maka kau tak akan dapat nak menyatukan hati-hati manusia ni. Tetapi Allah lah yang dapat melakukan yang demikian. Maka bila seseorang itu menjaga solat dia, maka Allah lah yang akan bantu untuk menjaga kesatuan hati-hati di kalangan ahli keluarga. Kadang-kadang suami risau dengan isteri, isteri risau dengan suami, mak ayah risau dengan anak-anak. Risau apa? Risaulah suami aku keluar ni, kan? Apa dia buat kat luar tu? Risaulah isteri aku keluar ni, apa dia buat kat luar tu? Risaulah anak-anak aku ni keluar, apa yang dia buat kat luar tu? Maka orang yang dia memelihara solat, dia tak akan bimbang dah tentang apa yang akan berlaku atau apa yang akan dilakukan oleh pasangan dia, oleh anak-anak dia. Kenapa? Kerana dia tahu Allah lah yang menjaga hati-hati mereka daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Maka sebab itu Allah ingatkan, peliharalah solat fardu yang Allah telah tetapkan. Ya saya. Solat ni kita jaga Allah lah kan. Tu hadis tu tak sesuai ke? Ihfazillah apa tu? Boleh Kak, boleh Kak. Boleh Kak. Masya Allah. Ihfazillah yahfazka. Hadis Nabi SAW, hadisnya ringkas je. Dia kata, Nabi berpesan, jagalah Allah, Allah akan menjaga. So menjaga Allah sudah tentu dengan yang utamanya ialah menjaga solat. So siapa yang dia menjaga solat, umpama dia menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Itu yang applicable ayat perkataan taat tu Ustaz. Ya. Itu nanti kita akan dapat kaitannya dengan yang di penghujung tu nanti, tentang taat dan juga khusyuk. Kita nampaklah perkataan taat dan dua perkataan tak ada kat sini. Tak tahu kat mana dia tersembunyi. Satu solat fardu tu, satu taat. Taat dia tak ada nampak sini. Khusyuk pun tak ada kat sini. Okeynya as-solah tu dia ada khususkan untuk solat fardu lah kot kat Nur. Qanitin tu dengan adalah khusyuk kan. Fardu tak ada. Semua solat dalam terjemahan Andalus ni semua solat. Semua solat. Betul. Baik. Kalau kita lihat pada as-salawat, terjemahannya memang solat-solat. Dia jamak kan, alif ta. Cuma kenapa?
terjemahan dan juga ulama tafsir menyebutkan dia adalah solat fardu ada beberapa sebab. Yang pertama ialah as-salat al-wusta adalah solat asar. So kalau solawat ini adalah solat-solat sunat, takkan Allah suruh jaga solat sunat dan solat wajib satu je jaga, solat asar. So tak mungkin. Sebenarnya solawat ni adalah solat, mestilah solat fardu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana alif lam yang berada di depan itu. Ibaratnya kita kata apa? Dia bukan prayer, dia adalah the. Kan? The solah. Padahal adalah solat itu. Maksudnya, solat ini alif lam ni apa? Isim apa? Ma'rifah, kan? Satu yang telah yang khusus, sesuatu yang telah dimaklumi. Okey, bila Allah sebut jagalah solat itu. Maka first kali memang yang orang teringat adalah apa? Mestilah solat fardu. Sebab kalau Allah sebut solat-solat itu dan Allah masukkan adalah solat tahajud ataupun solat sunat ataupun solat sunat yang 12 qabliyah ba'diyah ataupun solat duha ataupun solat taubat, maka dia adalah solat sunat yang ada orang buat, orang tak buat. Mesti Allah akan letak ala ad-duha. So Allah tak sebut sesuatu yang samar-samar. Bila letakkan alif lam, dia adalah sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas. Okey, sebab itu as-salawat ini dimaklumi sebagai dia adalah solat-solat fardu. Baik. So tadi yang pertama. Itu bahasa Arab. Betul. So itu yang kita dapat bila kita belajar bahasa Arab, dia ekstra. Tapi asasnya kita dapat tak? Makna asas dia, pelajaran asas dia, semua kita dapat. Satu yang telah dimaklumi. Semua ekstra ni bila kita belajar bahasa Arab. Itu dia punya beza dia sahaja. Tapi Allah dia tahu, tak semua kita tahu bahasa Arab. So, sebab itu daripada terjemahan, kita semua pun dah boleh dapat pelajaran. Okay, so tadi yang pertama, keyword dia apa? Poin besarnya ialah apa? Penceraian, masalah keluarga, ia diselesaikan dengan apa? Dengan solat. Itu Allah letakkan tentang solat ini, jaga solat di penghujung cerita tentang talak. Yang kedua, kalaulah kita cerita tentang talak, kita cerita tentang masalah dalam keluarga, kalaulah hubungan kita dengan manusia gagal, tak berjaya atau bermasalah, maka Allah nak ingatkan di sini, tetaplah jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan hubungan ini juga terputus, jangan hubungan ini juga bermasalah. Kalau kita ada, sebab kita dalam kehidupan, kita memang akan berurusan dengan orang, pasti. So kalau kita berurusan dengan orang tu ada masalah, tak kisah dengan pasangan ataupun sesiapa sahaja. Kalau kita ada masalah dengan manusia, hubungan kita dengan manusia, maka Allah ingatkan jangan terputus, jangan bermasalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bahagian ini peganglah betul-betul. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti apa? Hablun, peganglah tali Allah itu. Inilah dia tali Allah. Allah suruh pegang apa? Pegang dengan kuat-kuat, jangan terputus. Jangan lepaskan tali Allah. Apa pun yang jadi dalam kehidupan kita, satu tangan ni yang pegang tali Allah ni jangan kita lepaskan. Kerana kalau ini yang dilepaskan, habislah yang lain semua. Bahkan kalaulah kehidupan kita dengan manusia ini bahagia, tapi kita melepaskan tali kita dengan Allah Azza wa Jalla, dia nanti akan jadi ibarat apa? Akan jadi ibarat layang-layang. Layang akan tetap terbang di atas langit itu. Kan? Angin ada, layang-layang itu tetap akan terbang berada di atas. Kalau kita lepaskan tali dia pun, layang-layang itu tetap akan berada di atas. Tapi macam mana keadaan layang tu? Terumbang-ambing. Macam gila jadinya kan? Oh, tentu jadi. Tapi kalau kita pegang tali dia, macam mana keadaan layang tu? Dia tetap juga berada di atas, tapi dia steady. Itu nak gambarkan, apa pun jadi yang kehidupan kita, jangan lepaskan tali dengan Allah. Dan kalaupun kehidupan kita bahagia di dunia ini, tak ada masalah.
kerja okey, harta okey, anak-anak okey, pasal semuanya okey. Tetap juga jangan lepaskan tali Allah tu, sebab dia akan jadi, kalau kita lepaskan dia akan jadi apa? Kita memang tetap akan berada di atas, tapi dia akan jadi huru-hara. Maka itu dua pelajaran besar tentang umum ayat ini yang diletakkan selepas cerita tentang talak dan juga masalah di dalam keluarga. Cara penyelesaian adalah dengan menjaga solat. Baik. Allah sebutkan di sini, Allah sebutkan hafizu ala salawat. Hafizu ini kita ambil sikit dari sudut bahasa, rupanya daripada hafazah lah, kan? Hafazah. Kita ada biasa hafaz Quran kan? Hafaz Quran. Hafazah maksudnya apa? Maksudnya menjaga. Allah tak sebutkan dan dirikanlah solat-solat. So Allah suruh kita pelihara solat-solat itu. Bila sebut tentang pelihara, apa beza dengan berdiri solat? Kalau Allah suruh berdirilah solat, ataupun satu lagi peliharalah solat. So apa beza? Ataupun jaga solat. Apa beza dia? Kalau saya sebutkan begini contohnya lah kan. Saya sebutkan tanam pokok. Tanamlah pokok tu. Ataupun semailah biji benih tu. Satu lagi saya sebutkan, jagalah pokok tu. Apa beza dia? Kalau jaga tu dah merangkumi semua, Ustaz. Bila jaga, pelihara, maksudnya merangkumi semua. Kalau Allah sebut dirikanlah solat, dia hanyalah solat, dirikanlah solat. 5 waktu selesai. Tapi Allah tak kata begitu. Allah kata hafizu. Hafizu, dia adalah, kalau kita sebutkan, dia macam satu ekosistem. Dia bukan hanya solat saja. Kita macam nak kena solat je lah, masuk waktu solat lah. Bukan. Dia adalah, kalau pokok tu kena semai baja, kena pilih tanah yang elok, kena letak baja, kena siram, kena jaga, kena tengok rumput ke, ada ulat ke. Itu namanya pelihara. Itulah perkataannya hafazah. Hafazah, memelihara ataupun menjaga. So Allah suruh menjaga solat-solat fardu ini. Menjaga solat-solat fardu. Maksudnya bukan saja pada waktu dia itu, sebelum waktu solat tu, selepas waktu solat tu kena jaga. Jika dia akan bawa nanti pada belakang itu Allah sebutkan wakumulillah. Jika dalam solat, Ustaz sikit Ustaz nak tanya. Kalau disebut Silakan. menjaga ni bukannya setakat menjaga je, kita macam menambah baikkan dia lagi, macam kita tanam pokok tu kita suburkan dia lagi, membajai tu. Maknanya kita kena improve quality of our solat lah kan. Betul. Cari kan semua lah. Betul. Yang membawa kepada khusyuk nanti kan. Betul. Macam tu kot. Jadi sesuai tak Allah guna perkataan hafizu di sini? Sesuai. Sedangkan dalam ayat-ayat Allah banyak tu guna yuqimus solah, iqamas solah. Ada kan? Awal surah Al-Baqarah Allah guna yuqimunas solah. Dalam banyak ayat lain pun Allah gunakan yuqimunas solah. Tapi di sini Allah guna hafizu. Allah suruh jaga. Ustaz. Ya, saya. Ada 3 poin lagi missing Ustaz. Okey, silakan. Syam. Satu, asal ni dia waktu yang pendek. Baik. Waktu yang sibuk. Ya, kita meeting kita tu bukan waktu lunch. Nombor 3, sibuk dan dia ada satu, kalau kita tidak amalkan, kita mungkin hilang dia punya pahala. Okey. Which is sibuk, waktu sibuk dan pendek, dan pertengahan waktu yang ketiga di antara 5 waktu masa. So asal tu sebab dia satu Allah highlightkan kenapa waktu asal tu sini, sebab kita tak sempat kadang-kadang kalau kita kerja memang ada waktu, tak ada waktu rehat. Okey. Kita sempat. Okey, masya-Allah. Jazakallah khairan Haji Syam. Masya-Allah. Lepas dalam kerugian lah. Lepas kerugian. Masya-Allah, barakallahu fikum. So, bila bercerita tentang solat, Allah bawakan selepas cerita tentang apa? Tentang talak, cerita tentang masalah dalam keluarga. Masalah keluarga dipelbagai lah. Kan? Masalah orang ketiga lah,
masalah ada ni, masalah tu, macam-macam masalah dalam keluarga, tak boleh tolak ansur, panabaran, macam-macam. So penyelesaian dengan solat. Dengan apa? Hafizu. Jaga solat. Bila sebut jaga solat, dia adalah sebelum dan selepas juga yang perlu diberi perhatian. Maka orang yang ketika dalam solat, kita solat pandangan kita ke mana? Sejadah. Ke tempat sujud. Mata boleh melilau tak? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan Nabi sebutkan dalam hadis, la yantahiyan aqwamun yarfa'un absarahum ila sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas berhenti daripada melakukan perkara tersebut, ataupun pandangan mereka tidak akan dikembalikan kepada mereka. Allah boleh jadikan dia buta. Jadikan dia buta. So, mata kena mana? Situ. So bayangkan kalau orang yang selepas daripada dia solat, dia tetap menjaga pandangan dia, tunduk, maka akan berlaku tak? Orang kata apa? Orang kata apa tu? Pergaulan yang tidak sepatutnya akan berlaku tak? Tak ada. Sebab yang laki jaga pandangan, yang perempuan menjaga pandangan, maka tak adalah berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Kan, kerana banyaknya berlaku masalah, dia bermula dengan apa? Bermula dengan pandangan. Sebab itu Allah sebutkan surah An-Nur, ingatan untuk laki beriman, satu, tundukkan pandangan. Ingatan untuk perempuan beriman, ingatan yang sama. Sama juga jaga pandang. Orang yang dia menjadi, kita katakan, tamak dengan kehidupan dunia ini, tak puas dengan kehidupan dunia, dah ada dia nak lagi. Kenapa jadi begitu? Sebab dia nampak benda tu. Sebab dia mengangkat pandangan dia. Dia pandang, lalu dia nampaklah orang ni ada ni, orang ni ada ni, orang ni ada, aku tak ada. Akhirnya apa? Nakkan duit cepat, dia pun ambil lah rasuah, tipulah itu, tipulah ini, macam-macam dia buat. Kenapa? Mengangkat pandangan dia. Kalaulah dia maintain hafizu, menjaga seperti mana yang dalam solat, pandangannya itu tertunduk, maka masalah lain tidak akan timbul. Masalah penceraian antaranya berlaku sebab apa? Yang suami ada perempuan lain, yang perempuan ada lelaki lain. Betul tak? Anak-anak dengan boyfriend dan juga girlfriend mereka. Betul tak? Jalan pun tak jatuh, Ustaz. Kalau mata mendongak ke atas, tersepak batu. Betul. Nak jatuh, nak tersadung tu, nak masuk dalam longkang lebih besar percentage. Oh, maknanya Ustaz, dalam sembahyang tu, apa yang dilakukan dalam sembahyang tu, di-apply semasa luar sembahyang juga ya. Betul. Hari ni baru nampak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. So itu adalah gunakan perkataannya. Direlatekan pada perbuatan sembahyang selama ni. So kita dapat pelajaran tu daripada perkataan apa? Hafiz. Allah suruh pelihara. Allah bukan suruh dirikan solat. Allah suruh pelihara. So dia ada sebelum dan juga selepas. Maka itu kalau dari sudut pandangan itu. Dalam solat, anggota badan kita boleh tak bergerak sesuka hati? Tak ada. Anggota badan jika dipelihara selepas daripada solat, banyak tak perkara-perkara yang tak baik tidak terjadi? Banyak. Sangat banyak. Maka akan ada tak masalah perceraian, masalah dalam keluarga, masalah dengan orang? Tak ada. Bila orang menjaga anggota badannya. Dalam solat, Dia cakap, kepala boleh fikir macam-macam? Tak boleh. Kepala kena fokus kepada apa? Allah. Bacaan. Belum solat. Mengajar pada kita, kalau orang lepas daripada solat, dia fokus kepada apa je yang dia kena buat. Ada tak dia nak pergi sibuk hal orang lain, nak dengki-dengki dengan orang lain? Tak ada. Dia tak sempat nak fikir pasal hal orang lain. Sebab apa? Dia sibuk fokus kepada hal dia saja. Hal orang lain, dia tak sempat pun nak ambil perhatian. Tapi jika tidak, itu yang akhirnya bercakap tentang orang lain lebih banyak daripada dia bercakap tentang diri dia. Sedangkan orang lain betul, orang lain banyak tak kesalahan? Banyak orang lain buat salah. Tapi kita banyak tak juga buat salah? Banyak buat salah. Tapi pernah tak kita cerita kesalahan kita yang banyak tu pada orang lain? Tak pernah. Kita duk sibuk cerita tentang kesalahan orang lain yang banyak.
mulut, semuanya itu apa? Hafizu ala salawat. Solat Patut orang kata solat tu tiang agama. tiang agama. Betul. Betul. Solat dia bukan saja solat. Solat adalah satu sistem. Satu sistem. Boleh tak kita mula solat dengan tahiyat awal? Tak boleh. Kita khusyuk tapi terus mula solat dengan tahiyat awal. Jadi tak? Tak jadi. Tak jadi. Dia ada apa? Ada tertib dia. So, kalau selepas daripada solat, setiap orang mengikut ketetapan yang telah ditetapkan dalam kehidupan dia. Mengikut sistem yang ada. Ada tak masalah dalam keluarga? Ada tak masalah dalam negara? Tak ada. Kalau setiap orang semua ikut sistem, ikut SOP, ikut undang-undang, takkan ada masalah apa-apa. Takkan ada. Jadi masalah sebab apa? Orang nak melanggar sistem yang ada, jadilah dia masalah. Solat mengajar kita untuk disiplin. Ikutlah sistem yang ada. Angkat takbir dulu. Baca Fatihah dulu. Tak boleh angkat takbir, terus nak sujud. Dia kenalah ada bacaan, kena rokok dulu, lepas tu baru boleh sujud. Ada disiplin, ada sistem yang perlu diikuti. So, hafizu. Selepas daripada solat, jika orang melakukan yang demikian, maka perceraian, masalah keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dengan orang, kita tidak akan hadapi. Ya, kita tak sombong dalam solat tu sebab kita tunduk dan sujud, rukuk dan sujud dan kan. Betul. Hmm. Betul. So itu Allah gunakan perkataan hafizu di sini, Allah tak gunakan perkataan tunaikanlah solat atau dirikanlah solat seperti mana dalam ayat-ayat yang lain Allah guna wa aqimus solah, kan? Dan dirikanlah solat. Kenapa? Kerana hafizu di sini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dah disebut sebelum ayat 238 ni. Masalah cerai, masalah keluarga, masalah sombong, masalah macam-macam yang ada sebelum ayat 238, ia diselesaikan dengan perkataan hafizu ala salawat. Dengan memelihara kepada semua solat-solat fardu. Baik. Kemudian sebutkan hafizu ala salawat. Ni saya kongsi extra sikit berkaitan dengan bahasa juga. Biasa kita sebut wa aqimus solah, betul tak? Dan dirikanlah solat. Wa aqimus solah, kan? Saya tuliskan aqimus solah. Ada tak dituliskan aqimu ala solah? Aqimu Tak ada. solah tak ada. Kalau guna perkataan aqim ataupun iqamah, terus je aqimu solah, tak ada perantara di antara dua perkataan itu. Tapi di sini Allah gunakan hafizu, kemudian ada ala. Ala maksudnya apa? Atas. Dalam Atas. terjemahan ada tak perkataan atas? Tak ada. Tak ada. Kalau literally kita terjemahkan hafizu, maka peliharalah kamu semua. Ala atas. As-salawat, solat. Peliharalah atas solat. Macam tak kena sangat, kan? So itu dalam terjemahan tak letak. Tapi dalam teks Arab ada perkataan ala. Kenapa? Kerana perkataan ala bukan saja maksud sesuatu yang maksudnya ke atas ataupun di atas. Tapi dia juga menunjukkan sesuatu yang tinggi. Kita ada surah dalam Al-Quran namanya surah apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kan kita masa sujud kan. Betul. Ya Allah Maha tinggi kan. Ya. Kita ada surah Al-A'la. A'la. Subhana rabbiyal a'la. A'la tu maksudnya apa? Maha tinggi. Sama rua dengan a'la. So Allah nak bagi tahu, jika seorang itu, Allah beritahu yang pertama, solat adalah sesuatu yang utama dalam kehidupan seorang. Sesuatu yang paling tinggi dalam kehidupan seseorang itu. Solat. Yang kedua, jika seseorang itu menganggap solat adalah perkara yang paling tinggi dalam kehidupan dia, maka yang lain semua akan selesai. Yang lain semuanya akan selesai. Maka Allah nak suruh kita menjadikan solat sebagai perkara yang paling utama sekali dalam kehidupan kita. Perkara paling tinggi sekali dalam kehidupan kita. Sebab itu nanti di akhirat, perkara pertama yang akan dihisap adalah apa? Solat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau elok solat dia, baik solat dia, baiklah semua amal dia. Tapi kalau solat itu rosak,
semua amal dia rosak. Jika seorang menjadikan solat sebagai satu agenda utama dalam kehidupan dia, lain semuanya akan selesai. Yang menjadi masalahnya ialah apabila kita menjadikan solat sebagai sesuatu benda sampingan. Ayat yang kita biasa dengar, solat di sekitar kehidupan atau kehidupan di sekitar solat. Solat di sekitar kehidupan ataupun kehidupan di sekitar solat. Mana satu? Kita solat. Yang mula-mula tu. Solat di sekitar kehidupan ataupun kehidupan di sekitar solat. Nombor Kedua dua lah, kan. yang kedua ya. Kehidupan di sekitar solat. Ya, Solat berada di tengah, kehidupan di keliling dia. Maksudnya apa? Kehidupan hanya memfokuskan kepada solat. Mudah nak nampak. Kat mana? Waktu kita pergi buat umrah. Di Mekah dan juga di Madinah. Waktu kita kat sana, Dia buat kehidupan sekitar solat ke solat sekitar kehidupan? solat sekitar kehidupan. Kehidupan kita sekitar solat. Waktu di Mekah dan juga Kita Madinah. duduk dalam orang tengah solat semua kita duduk. Sebab tu bila kita nak pergi shopping, apa dalam kepala kita? Nak pergi solat. berjalan, nak pergi hari tu ada nak pergi ziarah. Apa dalam kepala? Ingat waktu solat. Kena ziarah ni kena balik cepat sebab nak solat Zuhur kejap lagi kat Masjidil Haram ataupun dekat Masjid Nabawi. Sebab apa? Nak dapatkan ganjaran. Nak pergi makan, boleh cepat-cepat kejap lagi nak solat. So itu namanya apa? Kehidupan di sekitar solat. Solat fokus utama kehidupan sekitar tu. So apa pun buat dia akan balik kepada solat. So bila orang menjadikan solat sebagai agenda utama dia, apa pun, buatlah apa pun. Dia pergi kerja, dia buat urusan anak, apa benda pun buatlah. Tapi dia akan berada di lingkungan solat. Bunyi azan je tu dia nak keluar je dia estimate time. Aku kalau keluar ni sampai ke tempat tu dan tak solat jemaah, dan tak ni, dan tak tu. Masa dia semua dia plan sekitar solat. Nak meeting dia plan. Aku nak meeting orang ni, kena meeting awal ni sebab sekarang Zuhur dah masuk awal. Kalau aku start meeting pukul 12.30, tak dan Zuhur. So dia plan. Itu apa? Kehidupan dia lakukan sekitar solat. Solat menjadi agenda utama, plan kehidupan dia, aktiviti kehidupan dia adalah di sekitar solat. Maka Allah kata, solat ini sepatutnya menjadi satu agenda utama pada kita semua. Manakan tidak? Kalau solat tu tak diberi perhatian, rosak semua amalan kita. Tak beramallah yang lain itu. Tapi solat tak diberi perhatian, habislah yang lain itu. Itu dia sepatutnya menjadi agenda utama. Itu kalau dalam keluarga, solat diberi perhatian, maka yang lain Allah akan bantu untuk uruskan. Jaga je lah solat. Jaga je lah solat. Ini peringatan yang paling mahal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ia pendidikan yang paling mahal yang kita berikan kepada anak-anak. Sebab itu Nabi SAW ketika mana nak wafat, apa yang Nabi sebutkan? Ummati. Nabi bukan sebut ummati. Itu riwayat yang salah. Nabi tak sebut ummati. Waktu Nabi nazak, Nabi tak sebut ummati. Itu Israeliat lah tu. Itu Israeliat, bukan. Nabi tak sebut. Bacalah dalam Rahiq Al-Makhtum atau dalam kitab-kitab sirah yang bawakan hadis-hadis yang benar, yang sahih. Yang Nabi sebut waktu nazak bukan ummati. Nabi tak sebut ummati. Yang Nabi sebut as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu peringatan akhir Nabi. Nabi kata solat, jagalah solat. Nabi kata as-salah. Maksudnya jaga solat. Wa ma malakat aimanukum, dan sesiapa yang berada di bawah tanggungan kamu. Jaga solat orang bawah tanggungan kita. Jangan zalimi mereka. Adil dengan mereka. Berlaku baik dengan mereka. Itu ingatan Nabi. Di penghujung usia Nabi, dia bukan ummati, bukan. Boleh buka dalam Rahiq Al-Makhtum, boleh cari pada bahagian penghujung. Sebab itu
antara perkara yang Nabi, ketika mana Nabi dah tak larat sangat nak keluar untuk solat bersama-sama dengan para sahabat. Dah beberapa hari Nabi tak keluar solat berjemaah. Beberapa waktu tak keluar jemaah. Para sahabat rindu sangat dengan Nabi. Lalu ketika mana di penghujung ada satu waktu solat itu, Nabi menyelak tabir dia. Waktu itu Nabi beri isyarat sebelum itu untuk Abu Bakar mengimamkan solat. Lalu ketika mana para sahabat tengah solat, Nabi menyelak tabir rumah Nabi itu lalu melihat kepada para sahabat. Dan para sahabat kata, sahabat waktu tengah solat, ada yang tengah solat nampak tirai Nabi terselak, maka ada sebahagian daripada mereka mengintai tengok di situ. Sebahagian mereka kata, aku seolah-olah macam nak berhentikan solat, nak pergi peluk Nabi sebab rindu sangat. Berapa hari dah tak nampak Nabi. Sebahagian yang lain kata, waktu tu aku tengok Nabi tersenyum melihat semua para sahabat. Seolah Nabi rasa lega melihat para sahabat yang menjaga solat mereka dan solat secara berjemaah. Dan itu perkara yang Nabi tak tinggalkan. Waktu Nabi sihat ataupun waktu Nabi sakit, ketika bermukim ataupun ketika bermusafir, hatta dalam peperangan. So yang Nabi sebut di hujung usia Nabi adalah apa? As-salah wa ma malakat Aimanukum. Ialah tentang solat, benda yang ala, sepatutnya menjadi agenda utama setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita ni tertipu juga. Hafizu ala salawat. Ingatan yang ringkas Allah berikan, peliharalah segala solat fardu. Tapi inilah yang akan menjadikan kehidupan kita semua kembali teratur. Kita selepas daripada solat subuh adalah waktu untuk kita keluar mencari penghidupan. Bertebaran di atas muka bumi. Selepas daripada itu Allah panggil di waktu tengah hari untuk bersolat. Solat apa namanya? Zuhur. Solat zuhur. Solat zuhur. Bahasa Arabnya adalah solat zuhrun. Solat zuhr. Kenapa solat zuhur dinamakan solat zuhur? Apa maksud zuhur? Terang. Zohir. Zahir maksudnya. Baik. Apa maksud lagi? Zuhur? Belakang. Arab selalu gunakan kalau belakang ni zahr. Bahagian belakang. So solat zuhur dinamakan solat zuhur. Kenapa? Sebab waktu pagi tu lepas daripada subuh semua orang dah keluar pergi bekerja. So bila dah 5-6 jam bekerja, badan rasa apa? Badan rasa penat. So bila rasa penat, kita selalu kalau penat kita cakap apa? Ui, nak luruskan pinggang. Sebab itu Allah panggil untuk solat. Dan solat itu dinamakan solat zuhur. Solat zuhur maksud dia adalah solat untuk meluruskan kembali tulang belakang. Solat untuk meluruskan kembali tulang belakang. Dah penat bekerja, okey rehat kejap. Luruskan tulang belakang dengan solat. Lebih daripada itu ialah kita dah bekerja 5-6 jam. Maka dalam bekerja itu 5-6 jam itu mungkin ada kesalahan yang kita telah lakukan. Betul tak? Bekerja atau kita keluar jumpa orang ke apa benda kan. Ada kesalahan yang mungkin kita lakukan. So Allah panggil untuk solat zuhur untuk meluruskan kembali kerja kita, aktiviti kita. Luruskan siratal mustaqim kita balik. Luruskan balik. Supaya berada atas sirat al-mustaqim. Macam kita luruskan tulang belakang tadi, Allah nak luruskan balik kita punya pekerjaan ataupun aktiviti kita dengan solat zuhur. Selepas solat zuhur, dia adalah waktu kita nak mula kembali lepas sudah ada tadi, kalau sebelum zuhur tadi aku ada buat salah ni, aku kerja tadi main-main, aku online banyak. So selepas zuhur Allah luruskan balik, bagi peringatan balik dalam solat,
dengan bacaan dalam solat, kemudian lepas zuhur kerja balik dan kerja dengan kembali lurus. Sampailah nanti pada waktu solat asar ataupun solat al-wusta, dan nanti kita akan lihat makna yang ada pada perkataan al-asr itu. Jadi ini peringatan awal daripada ayat 238, hafizu ala salawat, menjadi penyelesaian utama untuk masalah dalam keluarga dan masalah kita dengan orang lain ketika mana kita bermuamalah ataupun bergaul dengan masyarakat. Dan jadikan solat sebagai satu agenda utama dalam kehidupan, maka perkara yang lain Allah akan jaga, perkara yang lain Allah akan uruskan. Solat adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang selalu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, menjaga PR dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka adakah Allah akan mensia-siakan dia, tak pedulikan dia? Sudah tentu tidak. Orang banyak mengikut orang lain kerana nak mengampu, betul tak? Nak mengampu, so membuntutlah orang ni, membuntutlah orang tu. Sebab apa? Nak minta projek tu, nak minta kelulusan ini, nak minta jawatan itu dan ini. Dan memang selalunya memang dapat pun, kan? Dari duk ngikut jadi pengikut je dia pun bagilah. Apatah lagi kalau orang itu menjaga hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan mensia-siakan dia, kerana as-salah, maksud solat itu sendiri adalah tali. Maksudnya adalah silah. Kita bagi silaturahim, kan? Perkataan silah itu dia sama ruwet dengan as-salah. Kita ada masalah dengan orang lain, jangan lepaskan genggaman tali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita okey dengan kehidupan dunia, tetap juga pegang tali kita dengan Allah Azza wa Jalla, agar apa? Layang-layang itu tidak macam menggila berada di atas awan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Silakan. Sikitlah. Selama ni kan kita buat perbuatan solat kita tu, kita tak nampak lah. Sekarang ni bila Ustaz terangkan, kita nampak lah every perbuatan dalam solat tu, suruhan Allah untuk solat tu, kita dah nampak dah ada meaning, ada tersirat maksud yang lain, kan? Maksudnya macam tadi kan Ustaz kata, bila kita dah penat bekerja 5-6 jam, Allah panggil semula. Kita ingat kan memang dah waktu sembahyang aja. Kita tak terfikir yang Allah panggil semula untuk kita nak membetulkan apa kesalahan kita balik semula dalam tempoh yang begitu, kan. Jadi bila kita dah tahu ni, kita tak adalah nak leka-leka lagi, kan. Yang macam tadi kan, macam kita menundukkan pandangan tadi kan, kita ingat tundukkan dalam solat aja. Jadi ada macam ni dikatakan macam pengisian secara syariat dan tasawuf sekaligus, Ustaz. Ya. Bila nampak ada tasawuf dia tu, nampak very clear dan understand tu. Lagi kita faham kenapa kita buat sesuatu tu, kan. Jadi kita nampak lah. Betul. Soalnya bila kita rasa yang begini, maka kita akan rasakan benda tu sebenarnya manfaat untuk aku, kan? Bukan manfaat untuk Allah. Sebab kadang-kadang bila kita solat, kita rasa macam Allah suruh aku solat. So kita rasa kalau solat ni adalah untuk Allah. Padahal dia adalah untuk kita. So bila kita dapat merasakan solat ini adalah untuk kita, maka kita akan lebih macam aku kena solat. Sebab ini adalah untuk aku, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum. Jazakumullahu khairan bersama meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang salih, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.